Hai, terima kasih kerana sudi klik pada video ini. Pada yang baru datang, nama saya Muiz dan anda sedang menonton Muiz Zahin YouTube channel. Pasti kebanyakan dari kita pernah mendengar tentang legenda Masuri, kisah seorang wanita yang difitnah dan kebenaran hanyalah diketahui setelah kematiannya. Kenapa saya cakap tentang Masuri? Sebab hari ini kita akan ulas satu buku, bukan tajuk dia Masuri. Ada tajuk dia Masuri lah, tetapi dia bukan Masuri. Okey, dia bukan Masuri. Habis tu dia siapa? Lawak ni dah recycle ni. Okey, dia bukan Masuri ni mengisahkan apa? Secara mudahnya dia mengisahkan tentang seorang gadis bernama Aish. Saya pun tak tahu macam mana. Pada awalnya saya tak tahu nak sebut macam mana. Jadi saya tanya kat penulis itu sendiri, Kak Nur Samila. Kak Nur Samila, Kak macam mana nak sebut nama dia ni? Kak Samila cakap apa tau? Kak Samila cakap cara nak sebut nama dia ni macam tengah marah. Aish. 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 Macam tu lah. Okey, berbalik pada dia bukan Masuri ni mengisahkan apa? Dia mengisahkan tentang Aish tu. Aish tinggal bersama abangnya Fahim setelah kematian kedua ibu dan bapanya. Aish ni adalah seorang pekerja kedai serba neka, manakala abangnya pula tidak bekerja. Kenapa abangnya tidak bekerja? Bukan disebabkan tiada rasa tanggungjawab di dalam diri Fahim ataupun Fahim ni memang malas bekerja, bukan. Kejap lagi kita akan cerita kenapa Fahim ni tidak bekerja. Okey. Jadi Aish dan abang dia ni hidup boleh dikatakan sederhana lah. Dan dari situ banyaklah liku-liku kehidupan Aish dan Fahim ni, sehinggalah Aish, Fahim bertemu dan berkenalan dengan Amirul. Amirul dan juga Dania. Jadi di dalam novel ni akan menceritakan perjalanan kehidupan Aish dan Fahim ni, dan juga konflik-konflik yang berlaku di dalam diri mereka masing-masing, dan di masa yang sama menceritakan juga tentang Amirul dan Dania. Oh ya, sebelum terlupa, Dania ni adalah seorang lelaki berbangsa Cina. Amirul lelaki berbangsa Melayu. Okey, di dalam novel ni dia tidak hanya menumpukan kepada satu watak iaitu Aish, tetapi dia juga menumpukan kepada 3 lagi watak yang lain, iaitu Fahim, Amirul dan juga Dania. Keempat-empat watak ni mempunyai konflik di dalam diri masing-masing. Aish dibuang kerja, mendapat kerja yang baru, difitnah pula. Apa lagi? Aish ni banyak jugalah konflik, tapi saya tak ingat lah. Fahim ni dia okey, macam saya cakap tadi, dia ni tidak bekerja. Dia tidak bekerja sebab tak ada terima, disebabkan Fahim ni membawa gelaran bekas banduan. Jadi disebabkan gelaran bekas banduan itu, masyarakat tidak menerima Fahim untuk bekerja. Jadi disebabkan Fahim tidak bekerja, jadi fikirannya mungkin tertekan dan memberi kesan kepada hubungan Fahim kepada adiknya. Fahim selalu bertindak kasar lah dengan Aish ni. Tetapi pada awalnya Fahim adalah seorang yang ceria, yang penyayang terhadap adiknya. Disebabkan oleh tekanan yang dia hadapi, dia pun berubah sikap. Seperti Amirul pula, dia ni adalah seorang anak, boleh dikatakan anak orang kaya jugalah, hidup senang. Tetapi dia ni tersilap memilih rakan, sehingga menyebabkan dia terlibat dalam dadah, mencuri, ketagihan video lucah dan sebagainya lah. Dan di masa yang sama juga, Amirul ni dia tidak yakin pada diri dia. Benarkah dia adalah seorang orang yang baik? Benarkah dia seorang Islam yang baik? Daniel ni pula seorang lelaki berbangsa Cina. Tapi di masa yang sama dia ni cuba untuk mendekati Islam, cuba untuk tahu dan belajar apa itu Islam, dan belajar ke manakah
diri dia akan dibawa selepas dia mati. Jadi setiap konflik yang ada di dalam watak ni diceritakan satu persatu dan diselesaikan satu persatu dengan baik dan di dalam novel ini. Okey, perkembangan watak pula kita dapat lihat setiap watak-watak tadi tu dia berkembang dengan baik dan dapat menyelesaikan konflik yang mereka ada tadi tu. Okey, apa yang menarik tentang novel ni? Apa yang menarik dalam novel ni? Saya tertarik dengan watak Ais tu. Pada awalnya saya ingat Ais ni hanya bergelut dengan konflik yang ada dalam diri dia sewaktu dia dewasa saja, tetapi rupanya di hujung-hujung cerita kita tahu rupanya Ais ni telah menanggung beban yang ada dari dia umur 9 tahun lagi, dan dia seorang saja yang tanggung, orang lain tak tahu. Dan dari situ kita dapat lihat betapa kuatnya Ais ni. Dan kalau anda nak tahu beban apa yang ditanggung oleh Ais daripada dia berumur 9 tahun tu, anda kena baca. Takkan saya nak bagi tahu. Okey, ada beberapa bahagian yang menyentuh perasaan saya ketika membaca. Salah satunya adalah apabila Fahim memberitahu dia sudah mendapat kerja yang halal. Jadi di masa yang sama saya sendiri sewaktu membaca, saya rasa ada satu perasaan yang sedih, tetapi di masa yang sama saya gembira dan bersyukur sebab Fahim dia dah dapat kerja. Mungkin emosi itu saya dapat disebabkan penulis ni berjaya menunjukkan yang bahawa Fahim ni betul-betul bersyukur apabila dia dapat kerja. Okey, sasaran pembaca. Bagi saya novel ni sesuai dibaca oleh semua lapisan masyarakat, kerana novel ni gaya bahasanya sopan dan tak ada unsur-unsur lucah ke apa, tak ada. Novel ni sesuai dibaca daripada pelajar sekolah sampai dah tak sekolah. Okey, novel ni mengingatkan saya bahawa Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan hamba-Nya. Dan setiap ujian dan cabaran yang dilalui pasti akan ada manis di hujungnya. Jadi, saya cadangkan anda semua untuk mendapatkan novel ni. Tapi, saya tak jual lah. Boleh kontak penulis. Nanti saya tinggalkan channel YouTube ke IG lah, saya tinggalkan nanti. Okey, itu saja untuk hari ini. Apa pendapat anda tentang novel Dia Bukan Mahsuri? Jika anda sudah membacanya, boleh tinggalkan di ruang komen. Kalau belum baca, faham lah. Okey, jika anda rasa video ini bermanfaat, anda boleh share. Kalau rasa video ini tak bermanfaat pun, anda boleh share juga. Mungkin bermanfaat pada orang lain. Akhir kata, nak tambah ilmu, jom baca buku. Bye. Assalamualaikum.